Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Apa khabar warga Facebook? Alhamdulillah anda bersama-sama lagi dengan saya pada petang ni. Hari ini dah hari Jumaat. Hari Jumaat 17 hari bulan Julai 2020. Alhamdulillah hari ni petang ni sudah kali ketiga, 3 Jumaat dah petang. Kita punya session FB Live ni telah kita cakap ada jemputan khas daripada Sunway Medical Center. Jadi pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Sunway Medical Center kerana memberikan peluang kepada saya untuk menginterview, untuk berbincang, berborak-borak, berkongsi ilmu, berkongsi manfaat dengan doktor-doktor pakar diorang. Sebab saya bukan doktor pakar, saya doktor biasa je. Tapi kita dapat bekerjasama dengan doktor pakar dari Sunway Medical Center untuk kita kongsikan dengan anda info-info yang saya rasa akan dapat memberi anda manfaat lah, yang mana implement atau praktikkan. Sekiranya ada yang tips-tips yang doktor-doktor pakar ni bagi, anda boleh gunakan. Untuk yang belum lagi kenal saya, nama saya Dr. Ruhaizat bin Daud dari Klinik Sabah. Kepakaran saya ialah membantu kaum lelaki dewasa dan kanak-kanak untuk bersunat dengan selesa, cepat dan selamat bagi mendapatkan burung yang sihat, bersih dan menjadi idaman wanita. Saya juga adalah doktor perubatan keluarga yang membantu pasangan yang masih lagi belum mendapat anak untuk membuat pemeriksaan awal kesuburan sebelum kita rujuk mereka untuk berjumpa dengan doktor pakar kesuburan di hospital swasta ataupun hospital kerajaan. Jadi untuk anda yang dah bersama-sama dengan saya pada petang ni, cuba komen dulu tengok boleh dengar dengan jelas ke tidak, boleh nampak saya dengan jelas ke tidak. Sebenarnya Dr. Umi dah ada dekat sebelah, tapi kita hide dia dulu. Tengok dia dah ready nanti, dia dah touch up nanti baru kita jemput dia masuk. Saya nak tengok yang ada dekat si dalam ni. Ayu Danan, Waalaikumsalam. Shima Cheng, Waalaikumsalam. Isha dan Saidatul Farhana. Cuba tolong like, tolong kongsi, tolong love, kasih love banyak-banyak, tekan love banyak-banyak dekat situ. Tolong share dan tolong tag kawan-kawan. Mana tahu ada yang rasanya akan dapat manfaat pada petang ni. Sebab petang ni kita nak cerita pasal mata. Pasal mata, orang panggil selaput mata lah, selaput ataupun katarak. Jelas saya Datul, terima kasih. Daripada Keningau, Mawar, terima kasih, jelas. Cuaca KK hari ni Alhamdulillah panas, tak hujan macam semalam. Jadi anda sudah ready? Kalau dah ready, kita akan jemput Dr. Umi masuk ke dalam kita punya session untuk dia perkenalkan diri. Boleh kan? Selamat petang. Okey, Assalamualaikum Dr. Umi, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar semua? Saya amat bergembira lah dapat bersama anda semua dan harap-harapnya kita dapat berkongsi beberapa maklumat, beberapa ilmu mengenai mata yang mungkin bermanfaat dan boleh digunakan untuk anda semua dan untuk keluarga juga ya, insyaAllah. Okey dok, cuba doktor perkenalkan diri dulu dengan diorang. Diorang ni tak kenal ni doktor mana. Saya pergi jemput kan. Jadi cuba kenalkan diri, dari mana, bertugas dekat mana kan. Saya Dr. Mikal Suminti Makno, berasal dari Muar, Johor. Orang Muar kat mana dok? Orang Muar lah. Muar dekat mana? Muar dekat Balik Jawa. Balik Jawa, saya orang Bakri. Oh Bakri, ya. Dah telur Sabah Okey, sama jugalah. Saya bekerja di Kuala Lumpur sejak kembali daripada New Zealand tahun 2007. Saya berkhidmat sebagai doktor mata, kemudian menjadi pakar mata di Universiti Kebangsaan Malaysia sebagai pensyarah juga ya, selama 10 tahun sebelum melibatkan diri dalam perkhidmatan swasta. So saya sudah berkhidmat di Sunway Medical Center sejak tahun 2019. So kepakaran saya, subspeciality saya adalah kornea dan refractive surgery atau surgery refraktif yang orang buat LASIK, orang buat smile. Kepakaran saya. Namun saya juga banyak berkecimpung dan merawat pesakit yang mempunyai general eye disease atau penyakit am mata seperti katarak, glaukoma dan sebagainya. Okey, ngam. Cantik sudah tu. Orang yang betul lah maksudnya. Kita akan dengar daripada orang yang betul. Okey, kita start lah kan dok? Boleh kan? Boleh. Okey, bila kata katarak ni, apa sebenarnya definisi yang betul? Bila kata katarak lah, untuk orang biasa lah. Saya ada, tak tahulah ni nampak tak ni model mata saya macam gini, nampak tak? Do you have a good view of this? Okay, basically ni model bola mata lah ya. Kalau kita kata katarak itu
dalam bahasa Melayu ialah selaput mata lah. Selaput tu orang Melayu panggil selaput, tapi selaput tu sebenarnya berlaku di lensa mata. Di bahagian ini ya. So ini dipanggil lensa mata, jika anda nampak di bahagian dalam mata. Jadi most of us lah, 99.9% lahir dengan keadaan lensa mata ni jelas seperti cermin, supaya membolehkan cahaya menembusi masuk ke daripada kawasan hadapan mata masuk ke dalam anak mata dan tembus melalui lensa ini terus kepada retina. Lensa atau kanta kita ni, lensa ataupun lens kita ni fungsi dia sebenarnya adalah untuk memfokuskan cahaya kepada retina supaya boleh diproses dan kemudian dibawa ke otak untuk pemprosesan lebih lanjut. Bagaimanapun ada beberapa faktor yang menyebabkan lensa ini menjadi selaput ataupun opacified, atau kita kata dalam bahasa senangnya jadi kotor lah over time, dan itu akan kita bincangkan seterusnya. So basically, to put it simply, katarak ni adalah apabila kanta atau lensa ni menjadi legap ataupun tidak jelas lagi seperti cermin lah. Kalau begitu apa dia punya faktor-faktor dia, Dok? Apakah faktor-faktor yang macam boleh menyebabkan apa tu? Katarak berlaku. Katarak ni berlaku. Okey. Faktor utamanya adalah dia ada banyak faktor kenapa katarak berlaku. Kita panggil multifaktorial lah, tapi sebab utama dia berlaku di kalangan peringkat umur 55 tahun dan ke atas, especially dalam in Asia lah. So bila kita kata 55 tahun ke atas tu, anda pun boleh dapat agak lah bahawa katarak ini berlaku kerana faktor usia ya. Kenapa kita kata macam tu? Sebab dijangkakanlah, kita tak ada satu sebab utama yang menyebabkan katarak berlaku, tapi salah satu sebab yang mungkin dia terjadi adalah kerana sinaran UV atau sinaran cahaya matahari lah. So the older you are, semakin kita berusia, semakin banyaklah kita punya mata ni sudah terdedah kepada sinaran UV, dan kumulatifnya secara bila bertambahnya sinaran UV dalam mata, semakin lama kanta itu menjadi semakin legap kerana proses metabolisme yang terganggu ya. Kemudian that is age related cataract ataupun cataract disebabkan faktor usia. Yang kedua, kita ada a very small portion ataupun satu portion kecil kanak-kanak atau bayi yang sudah dilahirkan dengan kanta yang legap. Ini selalunya berlaku apabila ibu yang mengandung menghidapi jangkitan kuman, contohnya daripada rubella, daripada toxoplasmosis. So ini boleh menyebabkan terbantut atau terganggunya development mata anak di dalam kandungan, dan apabila anak lahir, mereka boleh lahir dengan kanta yang tidak sempurna dan ada katarak lah. Itu yang kedua ya. Ada juga beberapa ubat yang kita tahu yang memang telah terbukti menyebabkan katarak berlaku. Okey, yang paling utama adalah steroid. So steroid ini biasa digunakan untuk penyakit kulit seperti eczema. Kita juga gunakan steroid untuk inhaler untuk pesakit yang asma, dan juga ada orang yang makan steroid purposely untuk sama ada merawat sakit penyakit-penyakit yang radang seperti rheumatoid arthritis. Ada juga yang makan steroid untuk orang yang bina badan tu, kadang-kadang makan steroid kan nak bina the muscle bulk. So benda-benda ni semua over time ya. Even walaupun anda menggunakan steroid tu hanya untuk pada kulit secara topikal, maksudnya setempat sahaja, jika digunakan dalam masa yang cukup lama, dalam dos yang cukup tinggi, eventually pesakit ni akan dapat katarak. Dan usually pesakit yang dapat katarak ni adalah di kalangan orang muda lah. Sebabnya eczema, asma, semua ini berlaku sejak anak-anak itu kecil, betul. Jadi dia dah dapat exposure atau pendedahan kepada steroid ni dari usia yang muda. Oleh itu memang saya selalu nasihatkan kepada siapa-siapalah ibu bapa yang bawa anak dengan saya kerana mata ada alergi. Selalu mata ada alergi ni ada kaitannya dengan tangan yang kulitnya ada eczema, dengan mereka ada asma. It's the same spectrum ya. Saya selalu nasihatkan mereka, jika ada gunakan steroid apa semua, janganlah guna tanpa nasihat doktor. Maksudnya kena jumpa doktor lah. Maksudnya doktor akan lebih tahu berapa lama nak guna, berapa banyak, berapa dosage dan sebagainya. Jangan simply beli, jangan sewenang-wenangnya beli dekat kedai, sebab ubat tu
steroid ni bagus. Dia apa tu? Dia efektif untuk untuk treat dia punya asma dengan treat dia punya eczema. So selalunya pesakit akan pergi ke kedai dan tunjuk tube yang sama, cakap nak ubat yang sama. So tanpa mengetahui atau memahami ada risiko yang lebih lanjut yang boleh terjadi dengan penggunaan yang tidak terkawal ya. So itu adalah antara sebab. Nak tanya. Yang ubat katakan steroid tu kan, steroid yang oral, yang makan dengan yang topikal, dia punya risiko sama juga ke untuk dapat cataract tu, ataupun yang oral tu lebih tinggi risiko dia untuk kena cataract berbanding yang yang topikal? Okey, risiko oral adalah lebih tinggi. Okey, tetapi kita pun harus faham bahawa usually oral steroid ni kita tak bagi dalam dos yang tinggi untuk masa yang panjang. Betul, selalunya kita akan taper down ataupun kita start dengan second agent untuk ganti dengan steroid tu. Ataupun paling lama pun maintenance, ataupun paling biasanya kalau dos yang paling rendah 5 mg lah untuk maintenance dose for oral steroid. Tetapi topical steroids ni lain sikit. Sebab topical steroids ni dia walaupun percentage dia ataupun dia punya concentration dia rendah, tendensi atau kebarangkalian untuk pesakit dan doktor memberi pada pesakit ni untuk jangka masa yang panjang lebih besar. Sebab pesakit ni akan dapat eczema again and again, sebab ada banyak faktor eczema. So kita akan bagi dia steroid nak break the attack. So kita bagi tu banyak kali dan kerap kali dalam setahun, banyak kali jugalah biasanya akan terjadi kan budak-budak sekolah, eczema gatal apa semua. Dan jika kita bagi, especially kalau topical steroid yang diletakkan pada eczema yang wet, eczema yang basah. So absorption ke dalam badan adalah lebih tinggi kalau berbanding dengan eczema yang kering macam tu. Apapun oral steroid atau systemic steroid tu lebih kuatlah kesannya berbanding dengan yang topical. Ya. Apa lagi faktor lain dok? Kalau macam kencing manis ke yang memang sakit kronik tu boleh dapat risiko untuk cataract? Okey. Usually dia macam ni. Kita nak kata diabetes tu menyebabkan cataract saja pun tak juga. Dia lebih kepada menerukkan keadaan ya. Sekarang seandainya seorang tu dah tua, usianya sudah lebih kurang 50 tahun dan ada diabetes juga. Jadi cataract tu akan terjadi lebih cepat dari yang sepatutnya. Dan akan juga progres ataupun bertambah dengan lebih pantas. Sebab cataract dia jarang berlaku tiba-tiba teruk terus. Dia selalunya akan jadi sedikit demi sedikit dan bertambah teruk. Selalunya pesakit akan perasan dari segi penglihatan ya. Dalam isolated case atau kes yang terpencil, ada juga pesakit yang dia mendapat cataract kerana ada history of trauma. Maksudnya ada pernah dapat aksiden pada mata, pernah tertumbuk, pernah batu atau kayu, pernah main badminton, kena shuttlecock. So benda-benda seperti trauma seperti itu boleh menyebabkan kanta menjadi legap. Selalunya kalau begini kan, kes begini dalam kebanyakan kes, especially yang orang tua lah kan, yang you cakap tadi 55 tahun ke atas, dia cakap ada cataract. Apakah kita cakap gejala utama yang dia orang komplain? Adakah dia cakap tak nampak terus ke, atau tiba-tiba sebelah tak nampak berbanding sebelah ke, atau tiba-tiba dua-dua tak nampak ke, atau dia makin meningkat ke, dia makin teruk ke dia punya penglihatan? Apa je sebenarnya gejala dia selalunya? Okey, perkara pertama yang selalunya pesakit saya datang kan, dia kata mata dia kabur. Dia kata mata dia kurang jelas. Ataupun ada yang kata masih boleh nampak tapi cahaya tu nampak terang sangat ataupun glare, rasa silau sangat. Tak boleh, ada lampu kuat sikit dia akan rasa silaunya keadaan, dia rasa tak tahan, tak suka berada dalam keadaan yang terlalu terang. Ataupun mereka yang aktif, yang masih driving akan perasan bila dia drive waktu malam, dia rasa penglihatan dia memang sangat tak selesa, especially kalau ada oncoming lights daripada kereta lain, dia rasa memang tak selesa. Itu nombor satu ya. Dan bila dia datang dengan kita masa tu, sebenarnya mata dia dua-dua dah ada cataract. Sebenarnya cataract ni atau lampu ni, dia akan berlaku di dua-dua mata. Jarang sekali kita ada satu sebelah aja cataract. Itu cuma terjadi kalau trauma. Contohnya trauma terkena sebelah mata, shuttlecock sebelah mata, mungkin mata itu sajalah yang kena cataract. Tapi jika dikatakan dengan faktor usia bertambah lagi dengan adanya darah tinggi dan kencing manis ya, selalunya cataract akan ada di kedua-dua belah mata, cuma dia tidak simetri. Maksudnya sebelah mata
kemungkinan besar akan maybe 50-60%, sebelah mungkin 30-40%. Selalunya pesakit ni akan datang pada kita bila mata yang lebih baik tu bertambah kabur, dah almost the same with the other eye. Sebab umum kena faham ya, katarak ni yang disebabkan oleh faktor usia terutamanya, dia berlaku secara perlahan-lahan. Dia bukan tiba-tiba besok tak nampak. Dia pelan-pelan makin lama sikit makin tak nampak. Dan selalunya pun mereka dah pergi jumpa optician ataupun optometris lah, kedai cermin mata, nak buat cermin mata. Dan dia perasan power mata dia bertambah. Lagi 6 bulan tambah lagi power. Lagi 6 bulan tambah lagi power. Itu gejala yang kata progress lah. Bila kita fikir balik sebenarnya kalau seseorang itu tak pernah pakai cermin mata daripada muda, macam Dr. Haizat kan pakai daripada muda, I'm sure daripada sekolah dah pakai kan. So the power tu bertambah normal lah. Betul. Tapi kalau macam saya tak pakai cermin mata, tiba-tiba umur 50 nanti nak pakai cermin mata, of course there is another reason. Katakan tiba-tiba saya rabun tak pasal-pasal, macam tu. Maksudnya cataract tu menyebabkan rabun sekunder. Yang kedua lah, bukan lahir-lahir tu memang rabun lah. Okay. Dan yang faktor lagi satu, kadang-kadang dia datang dengan kita, dia cakap boleh juga ada satu small group yang dapat tekanan mata tinggi kerana cataract dia terlalu tebal. Itu datang dengan mata yang sakit. Tapi itu persentage dia sangat rendah lah. Jika kita katakan cataract secara general, secara umumnya it will be painless progressive visual loss. Maksudnya penglihatan tu kabur secara perlahan tanpa kesakitan. Itu gejala yang paling utama sekali ya. Jadi kalau katakan dia pakcik ni lah, contoh kan, ada satu pakcik dia datang, dia cakap mata dia kabur, cakap dengan anak dia. Lepas tu anak dia adakah dia patut bawa pergi jumpa tengok optometris dulu ke, atau macam mana, nak kena jumpa dengan doktor mata ke? Apa yang sepatutnya terbaik lah kalau kita suspek, macam kita punya ibu bapa kita lah atau pakcik-makcik kita yang kita ada cataract, adakah nak pergi ke yang cermin mata ke atau pergi jumpa doktor mata? Macam tu lah. Sebab kadang orang ingatkan yang pakai yang buat cermin mata ni, optometris ni juga yang akan tolong rawat mata. So cuba doktor komen sikit. Controversial sikit soalan ni. Itulah. Kadang because betul, some of the patient yang datang kan, dia cakap dia rabun, dia pergi jumpa optometris cakap dia pakaikan tu spek, still masih lagi tak boleh nak tengok dengan jelas. So kita pun akan kesian juga kan. So apa komen doktor? Okey, dia macam ni, kalau ayah tu tiba-tiba cakap dah komplain dah rabun, biasa-biasa pengalaman saya, bila ayah kita start komplain tak nampak tu, itu bukan baru tau. Dia komplain bila dia dah tak tahan. Maksudnya benda tu pelan-pelan. Maksudnya sebenarnya dia dah tak nampak for a while. Dia dah komplain ke anak tu bila dah tak tahan, dah tak nampak teruk lah tu, baru dia cakap dengan anak. Biasa-biasa bapak saya pun macam tu jugalah, so kita faham lah. Bawalah jumpa doktor mata dulu. Okey. Doktor mata akan boleh tunjuk pada, boleh periksa. Nombor satu, sama ada cataract tu banyak ke tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin bukan cataract. Mungkin mata tu tak nampak kerana masalah mata yang lain. Contoh glaukoma. Mungkin ada mata yang tinggi. Mungkin masalah kencing manis yang tidak dirawat, yang rendah kena pada mata. I mean, doktor pun tahu Malaysia ni memang ramailah diabetic patient. Betul. Yang akan pergi dapatkan rawatan doktor mata walaupun memang ikut National Diabetic Guideline. Type 2 diabetes mesti datang jumpa doktor mata the first 5 years within the first 1 year of diagnosis kan. So memang kena, tapi kita fahamlah kebanyakan pesakit kat rural areas mungkin tak ada akses nak jumpa ophthalmologist kan. Jadi kalau macam bila ayah komplain tu, datanglah terus jumpa doktor mata. Doktor mata boleh cakap cataract ni tak berapa banyak lagi. Kita boleh bagi option untuk pakai cermin mata ataupun untuk buat cataract surgery. Seandainya cataract tu dah banyak, contohnya 50%, 60%, pada saya tak ada fungsi pakai cermin mata sebab power tu akan bertambah dengan cepat. Lagi 6 bulan nak buat cermin mata baru. Lagi 6 bulan nak buat cermin mata baru. So itself there is an additional cost untuk buat cermin mata sahaja. So lebih baik settle once and for all, lepas tu buat satu cermin mata untuk membaca contohnya.
pada saya lah. So untuk kali pertama tu biarlah doktor mata buat pemeriksaan mata yang komprehensif. Kemudian kalau kita rasa belum perlu untuk buat katarak, kita hantar pada optician untuk tukar cermin mata atau pemeriksaan. Itu pendapat saya lah. Okey, saya rasa kita dah 20 minit. Sebelum kita terima soalan, ada beberapa soalan ni yang dah tanya ni. Tapi saya nak tanya soalan last lah. Soalan last ni soalan kontroversi jugalah. Kontroversi juga. Bukan kontroversi lah, tapi benda ni ialah mereka yang selalu datang klinik, bila dah teruk baru dia orang bagi tahu. Salah satunya ialah isu penggunaan eye drops. Yang dia orang beli secara online, secara daripada Facebook atau daripada WhatsApp. Apa doktor punya yang claim lah, sometimes ada yang overclaim. Apakah apa pendapat doktor tentang eye drops ni yang kata boleh merawat katarak? Contohlah begitu. Saya at the risk of sounding biased, saya bidang mata sejak tahun 2007. Berapa tahun tu? 13 tahun lah kan. 13 tahun dah bidang mata. Setakat yang saya belajar, saya sambung belajar di beberapa tempat lah, bukan sahaja di Malaysia. Primary training saya dekat UKM, lepas tu saya mau belajar tempat-tempat lain juga di luar negara. Setakat ni saya belum lagi lah dengar ada satu ubat titis yang boleh merawat katarak tanpa pembedahan. Setakat ni saya belum pernah. Belum pernah lagi. Jadi saya tak tahulah kalau klaim-klaim di luar macam mana, sama ada dia buat proper research and development study, dia buat study pada animal sahaja ke pada binatang sahaja, ataupun dia buat satu study pada manusia. Tak tahulah manusia mana pula yang sanggup bagi mata dia for eksperimen kan. Because mata ni is something yang people take for granted pada saya people take for granted until something baru datang. Itu selalunya. Kalau selagi tak merah, selagi tak sakit, simpanlah. Sampai dah tak tahan baru datang. Itu selalunya realitinya lah. Untuk menjawab soalan okey. Itu untuk ubat yang untuk katarak untuk ubat yang ubat titis merawat katarak. Pada saya tanya balik satu soalan ni. Kenapa anda mahu meletakkan satu risiko kepada mata anda? Mata ada dua je. Kenapa nak letak risiko pada mata anda apabila ada satu rawatan iaitu pembedahan yang terbukti berkesan, yang dibuat adalah pembedahan yang we would say 95% of eye surgery is cataract surgery, dan juga pembedahan dapat dengan risiko yang rendah. Sebab biasa-biasanya sebelum-sebelum ini pun ada ubat-ubat titis yang dijual di pasaran yang mengandungi steroid. Bila pakai steroid dekat mata ni, memang mata akan putih. Dia akan rasa selesa sekejap, tapi sekejap. Kesannya jika dipakai dalam tempoh yang lama, ada dua main reason kenapa kita risau steroid dipakai dekat mata tanpa kawalan. Satu, development of cataract. Maksudnya cataract tu jadi lagi teruk, lagi bertambah lebih cepat. Yang kedua, tekanan mata atau glaukoma. So glaukoma ni lagi merisaukan sebab cataract ni kita boleh buat operation. Kita boleh, maksudnya ada treatment yang definitif. Maksudnya treatment yang memang kita tahu, kita treat, boleh dapat balik penglihatan yang baik insya-Allah. Tapi glaukoma ni once dia happen, dia adalah masalah saraf mata. Dia tak boleh reverse. So maksudnya kalau dah kena glaukoma tu, apa yang saraf mata yang dah hilang dan rosak tu kita tak dapat nak bagi balik. Itu adalah yang lebih merisaukan pada saya. Sebaiknya anda juga perlu tanya pada diri anda bila anda di luar nak beli ubat mata atau ubat yang kita pun tak tahu siapa yang buat. Yang buat tu adakah orang yang bertauliah? Juga harus anda tanyalah balik kan kenapa jadi macam tu. Kalau betul lah ada ubat yang betul-betul orang kata berkesan untuk katarak ni, saya rasa saya out of job lah. Ramai tu betul. So itulah pandangan saya. Okey dok, terima kasih. Okey, kita boleh terima soalan dah kan? Beberapa soalan. InsyaAllah. Okey, saya akan highlightkan satu soalan so kita boleh baca sama-sama lah ni. Ada Mawar Ungu, dia cakap, doktor, mata saya ada katarak pada kedua belah mata. Kiri kanan 3.9, kiri 2.4, katarak kanan dah sampai ke mata hitam sikit. Yang ni saya tak faham. Boleh buangkan tu katarak? Sebab saya tanya doktor kerajaan, dia cakap tunggu matang. Bagaimana mau tahu dia matang? Oh, ada matang juga Saya memang silau dan kalau kena matahari.
gatal teramat sangat, mata jadi merah dan pedih. Umur 37. Cuba dok, tolong jawabkan. Okey. Nombor satu, saya rasa cik ataupun Mawar Ungu ni dah pergilah ke jumpa doktor kerajaan ya. Okey. Degree 3.9 dengan 2.4 ni saya tak pernah guna. Jadi saya tak faham scale dia berapa. Over 5 ke over 10 ke macam mana. Saya tak tahu skala dia macam mana. Tapi kalau kita kata, kalau tengok faktor usia, nombor satu, Puan agak muda lah ya. 37 tu lagi muda dari saya. So biasanya katarak ni jarang dapat dengan usia yang muda macam ni. Kecuali jika Puan pernah menggunakan steroid, pernah kena trauma dekat mata ataupun ada kencing manis. Ada orang kencing manis dalam usia muda Kalau macam tu mungkin Puan boleh dapat katarak dalam usia yang awal seperti ini. Saya tak kata doktor kerajaan tu salah, bukan. Maksud saya Puan kena find out lebih sikit lah kenapa Puan dapat katarak dalam usia yang awal sebab dia jarang berlaku di bawah usia 50. Itu nombor satu. Yang kedua, katarak kanan dah sampai mati hitam. Saya rasa mungkin maksud Puan ni pterygium kot. Maksudnya pterygium tu adalah selaput di luar mata. Dia bukan daripada kantar dekat sini tau. Dia bukan kat kantar sini. Mungkin maksud Puan tu dia satu ketumbuhan yang tumbuh ke hadapan mata dan menutup daripada luar. Yang itu dia panggil pterygium. Yang itu dia panggil pterygium. Dia adalah satu keadaan di mana kita punya mata putih ni dia overshoot. Dia sepatutnya berhenti tumbuh kat sini. Tapi dia overshoot dan tumbuh terus melangkau ke sini. Yang itu biasanya kita kata dekat buanglah, jangan sampai dia tutup mata hitam. Sebab kalau dia tutup mata hitam, nanti bila kita buang kadang-kadang ada risiko berparut. Dan kalau berparut, anda akan mengganggu penglihatan anda dengan lebih teruk lagi. So saya rasa apa yang cik ataupun Muhammad Umar maksudkan tu mungkin pterygium lah. Kalau pterygium memang younger age boleh dapat. Pterygium, P-T-E-R-Y-G-I-U-M. So kalau macam janganlah sampai tunggu mati hitam. Jangan sampai tunggu mati hitam. Ya. Okey, soalan saya rasa yang soalan seterusnya ni pun dia maksudkan pterygium lah, Dok Dania Sofia ni. Salam doktor, saya punya mata sebelah kanan dekat biji hitam tu ada selaput yang macam berkedut warna merah. Ialah tu, pterygium lah tu. Selalunya pterygium, tapi sebaiknya dia ketumbuhan di hadapan mata tu ada macam-macam ya. Dia boleh jadi pterygium, dia boleh jadi something yang lebih serius daripada tu. Saya kalau dengar daripada cerita agak susah sikit lah untuk saya bagi komen. Tetapi jika doktor anda dah beritahu benda tu tak berbahaya, it's fine. Cuma untuk orang perempuan yang muda-muda ni nak buang selaput yang putih pterygium tu ada dua sebab. Satu sebab penglihatan, yang kedua sebab kosmetik. Sebab orang tengok kita terus nampak mata Jadi untuk yang muda tu kadang-kadang kita kata tak apa, kita buang awal. The risk of recurrence is there. Maksudnya boleh jadi balik. Tapi kalau dibuat dengan baik, insya-Allah dia tak datang cepat lah. Saya rasa itu pterygium. Dia jadi merah sebab dia kadang-kadang boleh meradang. Dia boleh radang. Dia boleh inflame kan tu. Okay, thank you dok. Saya rasa ada soalan yang last. Mungkin kita ambil soalan last kan? Ya. Hello? Ya. Boleh kan dok? Kita Boleh. ambil soalan last lah. Sebab kita dah dekat setengah jam juga ni. Okay, Perini Dali dia cakap. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Mau tanya penggunaan multi action eye wash seperti brand Optrex secara berpanjangan adakah memberi kesan negatif? Kandungan seperti witch hazel, benzalkonium chloride, borax and acid boric kegunaan hanya untuk bersihkan mata yang rengsa. Okay. Yang ni kadang-kadang over the counter punya eye drops ni yang selalunya kadang kita guna untuk mata kadang penat, mata masuk habuk ke apa ke begitu. Untuk penggunaan. Saya ni sedikit bias lah in the sense that saya ni pakar kornea first and foremost. Jadi saya ni tak suka gunakan ubat-ubat yang, kalau boleh saya nak gunakan ubat mata yang tak ada pengawet dekat mata. Benzalkonium chloride ni adalah pengawet jika digunakan dalam benzalkonium chloride adalah pengawet. One of the pengawet lah dalam mata, dalam ubat mata yang biasa digunakan dalam ubat mata lain pun. Jadi saya nasihatkan lebih baik tak gunakan benda yang ada pengawet.
Ada beberapa jenis ubat titis mata yang kalau anda nak guna untuk eye wash, sebenarnya ada banyak brand ubat titis mata yang tanpa pengawet yang selamat untuk anda gunakan dalam tempoh yang panjang, selamat sehingga akhir hayat pun tak apa, selamat diberikan kepada bayi di rumah, selamat diberikan kepada kanak-kanak. Saya rasa sebolehnya walaupun ubat ni mahal sikit tapi dia lebih selamat untuk tempoh dan jangka masa yang panjang. Jika anda menggunakan ubat-ubat yang punya kandungan pengawet seperti ini, in the long run mata anda akan bermasalah. Okey. Okey, harap dapat menjawab soalan Perini kan. Okey dok, kita dah sampai ke akhir rancangan. Saya. Ya, jadi saya sebelum kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Umi, cuba Dr. Umi sebagai kata-kata akhir, kesimpulan dan take home message untuk mereka yang mendengar bersama-sama kita ni, macam mana kita nak jaga mata kita yang Tuhan bagi dua kiri kanan ni dan sehingga ke akhir hayat. Macam tu. Okey. Punya take home message. Inilah yang Dr. Rohaizat cakap mata ni anugerah yang tidak ternilai Paling senang saya nak suruh awak buat, tutuplah mata dengan kain setengah hari. Cuba duduk jalan dekat rumah, tengok macam mana susahnya kehidupan tanpa mata Itu akan memberikan nilai appreciation yang tinggi untuk anda di luar sana mengenai pentingnya mata. Okey. Mata ni satu benda yang doktor luar pun susah nak tengok. Dr. Rohaizat pun lebih difficult kan for you untuk, kalau you tengok je pun you tak tahu sebenarnya apa masalah dia. Betul. Jika anda ada masalah mata, datanglah jumpa doktor pakar lebih cepat daripada, jangan tunggu sampai dia teruk. Sebab kadang-kadang orang cakap bila dah teruk tu kita tak boleh nak bagi balik sepenuhnya atas 100% penglihatan. Seandainya anda mempunyai pertanyaan lanjut ataupun apa-apa query mengenai mata, jumpalah orang yang lebih bertauliah. Lagi satu, jangan sebaik-baiknya jangan sewenang-wenangnya menggunakan ubat titis mata tanpa pengawasan ataupun direction daripada doktor mata anda Itu nasihat saya sebaiknya. Sekian, terima kasih. Saya harap anda semua dapat sedikit ilmu dan pengetahuan dengan kita punya FB Live hari ini. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Terima kasih dok. Sama. Terima kasih. Thank you so much. Okay, soalan last. Personal. Ya. Minggu lepas balik Jawa banjir tak tempat dok? Banjir. Jadi rumah ibu bapa okey? Rumah ibu bapa saya okey, insya-Allah. Alhamdulillah. Tapi saya dah tak duduk kat Muar. Saya dah duduk KL. So saya selamat. Dah kat Muar. Okeylah. Awak selamatlah. Okey dok, terima kasih untuk sesi yang bermanfaat, hopefully bermanfaatlah kepada diorang. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain masa dok Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, terima kasih kepada anda yang bersama-sama dengan kami sehingga ke akhir rancangan. Terima kasih kepada Dr. Umi. Terima kasih juga kepada Sunway Medical Center kerana memberi saya peluang untuk menginterview diorang punya doktor-doktor pakar yang semuanya berpengalaman, berilmu. Jadi ilmu dan pengalaman diorang tu yang sepatutnya kita ambil, kita guna, kita manfaatkan supaya kita punya hidup lepas ni kita lebih berjaga-jagalah dengan kesihatan kita. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi besok hari Sabtu Ahad kita off, kita cuti Malaysia. InsyaAllah kita jumpa lagi hari Isnin. Sebelum saya akhiri, saya nak ucapkan terima kasih lagi sekali kepada anda yang bersama-sama. Minta maaf lah kalau ada kekurangan ke apa ke. Tolong like, tolong love, tolong share, tolong tekan love banyak-banyak sana. Tolong tag kawan-kawan dan follow kami punya Klinik Sabah punya page. InsyaAllah anda dapat manfaat. Kalau tak sikit pun jadilah. Okay. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.